Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Yang saya hormati kepada calon kita Sunita, Puan Sunita, seterusnya kepada Cik Syukri mewakili Barisan Nasional, kepada semua barisan kepimpinan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita ada di sini pada program ceramah di mana kita menuju ke pilihan raya negeri yang akan diadakan pada 12 hari bulan Ogos. Memang betul sebagaimana yang disebut oleh Encik Syukri sebentar tadi. Kita mungkin tahun lepas kita tidak dapat bayangkan realiti yang ada pada hari ini. Tetapi hakikat dia, pada pilihan raya umum yang lepas, tidak ada mana-mana parti yang telah mendapat majoriti di parlimen. Untuk mendapat majoriti nak bentuk kerajaan, kena ada 112 ahli parlimen. Namun, pada waktu itu Pakatan Harapan kita ada 80 kerusi parlimen. 82 kerusi parlimen. Barisan Nasional ada 30. Kalau digabungkan, cukup jadi 112. Takdir dia begitu. Kemudian datanglah GPS, GRS dan parti-parti yang lain yang berhasrat untuk bersama di dalam kerajaan perpaduan. Dan kita juga tahu, kalau ikut perbincangan yang diadakan di Istana Negara, Perikatan Nasional pun turut dijemput untuk turut serta. Tetapi pada waktu itu Tan Sri Muhyiddin, dia dengan angkuhnya menjawab bahawa mereka tidak bersetuju dan mereka menolak untuk bersama di dalam kerajaan perpaduan ini. Bagi saya, dia nak tolak, dia nak turut serta, itu tidak ada masalah. Itu sebahagian daripada lumrah demokrasi. Masalah dia ialah apabila sekarang mereka bercakap kita akan menang bukan saja di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Kita akan rampas Selangor, rampas Negeri Sembilan. Lepas itu, kita akan tukar kerajaan di Putrajaya pada bulan 8, bulan 9 ini. Masalah dia, saudara-saudara, mereka tidak dapat terima realiti. Kalau kamu dah memilih untuk menjadi pembangkang, jadilah pembangkang yang baik. Sekarang, waktu buat pertama kali dalam sejarah, Perdana Menteri tiap-tiap Selasa akan jawab soalan di Parlimen. Perdana Menteri datang. Kalau zaman Tan Sri Muhyiddin, cukup susah nak datang Parlimen. Tetapi pimpinan utama tak datang. Ketua Pembangkang tak datang. Tan Sri Muhyiddin tak datang. Haji Hadi lagi susahlah. Jadi saudara-saudara, itu yang kita kata, kalau mereka sanggup jadi pembangkang yang baik, soal di parlimen, kritik dan sebagainya, tidak ada masalah. Sampai 5 tahun, katakanlah kerajaan perpaduan ini tidak berjaya, saya yakin rakyat Malaysia dah matang. Rakyat Malaysia dah ada pengalaman tukar kerajaan. Tidak ada masalah untuk rakyat Malaysia nak buat pilihan kepada pihak yang betul-betul layak untuk menjadi kerajaan. Jadi saudara-saudara, apa yang saya persoalkan di sini ialah seperti biasa mereka nak terus memporak-perandakan negara kita, menimbulkan ketidakstabilan supaya mereka merasakan mereka akan dapat membentuk kerajaan. Saudara-saudara, cukuplah. Bila saya mula-mula jadi menteri, saya bertemu dengan duta-duta, saya jumpa dengan menteri-menteri dari negara yang lain. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan dalam 5 tahun saya ada di Malaysia, saya dah jumpa 4 orang menteri di tempat kerusi kamu ni, dia kata. Saya harap, dia kata, tak payahlah saya nak asyik bertemu lagi menteri-menteri yang lain sepanjang saya ada di sini. Sebab kita perlukan kestabilan ini untuk kita nak laksanakan dasar-dasar untuk kebaikan rakyat. Dan dalam tempoh kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kesan dia dah cukup jelas. Kadar inflasi sekarang sekitar 2% ialah yang paling rendah dalam tempoh 1 tahun.
Kalau tengok graf dia, dia menurun. Ya, makna kadar inflasi semakin menurun. Seterusnya, apabila ada kestabilan, orang pun berani masuk untuk membuat pelaburan. Baru-baru ini kita tahu bahawa Tesla, Elon Musk, yang dimiliki oleh orang paling kaya di dunia, Elon Musk, mereka memilih untuk menjadikan Cyberjaya sebagai pejabat mereka untuk serantau ini, untuk rantau ini. Indonesia bertahun-tahun cuba dapatkan Elon Musk, cuba dapatkan Tesla. Mereka pergi sampai ke Amerika bertemu Elon Musk, mereka cuba dapatkan, cuba pujuk dan sebagainya. Hari ini Tesla telah memilih Malaysia sebagai lokasi mereka. Ini satu kejayaan yang besar. Sebab ini menandakan akan ada kerja-kerja, bukan kerja-kerja murah, bukan kerja-kerja kemahiran rendah, tapi kerja-kerja yang berkemahiran tinggi untuk anak-anak kita. Ini menunjukkan dunia yakin dengan Malaysia, saudara-saudara. Jadi sebab itu, kestabilan ini jangan kita pandang enteng. Dan sebab itu juga bagi saya, kita perlu ada kepimpinan yang betul, bukan sahaja di Putrajaya, yang alhamdulillah kita telah tengok kestabilannya pada hari ini, tetapi kita juga perlu kepimpinan yang senada, kepimpinan yang jauh ke depan untuk berada di peringkat negeri, di Negeri Sembilan ini. Kalau ikut atas kertas, saudara-saudara, ikut atas kertas, di Negeri Sembilan ini sebenarnya bila dicampur Pakatan Harapan, Barisan Nasional, di sinilah kerajaan perpaduan paling kuat atas kertas. Lagi kuat daripada Selangor. Sebab kalau di Selangor kita tahu, di utara tu PN dah mula menang. Ya, di kerusi-kerusi Melayu di sebelah utara. Pulau Pinang pun di kawasan seberang. Ya, termasuk Permatang Pauh yang kita tidak pernah kalah bagi keadilan sejak penubuhan parti kita 1999. Kita kalah pada pilihan raya yang lepas. Tapi di Negeri Sembilan ini, bila digabungkan PH dan BN, kita telah menjadi satu gabungan yang cukup mantap. Jangan tepuk lagi. Belum pilihan raya. Jadi tugas kita bila sampai pilihan raya ini, sehingga menuju countdown, menuju ke 12 hari bulan Ogos, ramai di sini ada jentera. Saya berharap saudara-saudara dapat bekerja keras. Ya, siang dan malam. Nak bercuti ke, nak relax ke, tunggu selepas 13 hari bulan, pergilah bercuti. Tapi dalam masa yang ada kurang daripada 2 minggu ini, ketuk pintu, hubungi pengundi-pengundi yang ada, pujuk dan rayu kepada mereka. Ramai yang tidak biasa dengan konsep pilihan raya negeri berbeza dengan pilihan raya umum. Kalau yang dah biasa tu mungkin orang di negeri Sarawak. Tetapi kalau di Semenanjung, konsep ini jarang-jarang berlaku. Jadi kita kena terangkan kepada mereka penting. Ya, setiap pengundi itu penting. Tadi saya sempat berkempen di Hulu Kelang. Sebab apa? Sebab yang lawan tu Azmin Ali. Jadi saya bantu saudari Juwairia. Kebetulan sebelah dengan parlimen saya, Setiawangsa, saya tolong kempen di sana. Separuh lah pengundi Setiawangsa ada, pengundi Hulu Kelang ada. Tiba-tiba terserempak dengan 6 orang pengundi Kelantan. Jadi saya tanya, dia kata, oh tak nak balik lah sebab macam tak ada harapan je, rasa PAS confirm menang. Saya kata kalau kita kalah 6 undi ni sebab 6 orang tak balik. Jadi sebab itu kita jangan rasa bahawa setiap undi itu tidak ada nilai. Ada sejarah. Kerajaan PAS di bawah waktu itu almarhum Tok Guru Nik Aziz 2004, waktu itu gelombang Pak Lah. Ya, Pak Lah dapat 90% kerusi parlimen. Di Kelantan majoriti waktu itu ada 1 kerusi parlimen saja. Majoriti antara Barisan Nasional dan PAS. Beza dia 1 kerusi parlimen yang membolehkan PAS menang. Dan salah satu kerusi itu menang dengan majoriti 3 undi. Makna kalau tu tadi 6 orang, ini 3 orang tu saja is the difference antara a PAS state government and a Barisan Nasional state government. Jadi ini kepentingan pengundi untuk turun pada 12 hari bulan. Itu tugas untuk saudara-saudara sampaikan. Dan kita tahu ya, dalam tempoh 5
tahun ini, kita telah tengok banyak dasar-dasar yang baru. Kita ada kepimpinan seperti Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin. Kalau di peringkat UMNO, Barisan Nasional, kita ada Timbalan Presiden, kita ada Tok Mat, yang mana mereka telah menunjukkan satu kepimpinan yang pada standard yang sangat tinggi. Jadi saya berharap saudara-saudara, kita jangan ambil mudah. Jangan sebab atas kertas kita merasakan ini ialah kubu kuat kita, maka kita pun goyang kaki, kita rasa sudah ada di dalam bakul keputusan bagi Negeri Sembilan. Belum. Ya. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, perpaduan ini satu nilai yang sangat penting. Saya tidak ada masalah untuk kita berbeza politik. Kita nak ada pandangan berbeza, mazhab berbeza dari sudut politik. Tetapi dia tidak boleh membawa kepada politik kebencian. Ia tidak boleh membawa kepada politik fitnah. Apatah lagi ya, bila ia bertopengkan agama dan kaum sebagaimana yang dibuat oleh lawan kita. Mereka mainkan isu ni macam tak ada apa. Bercakap soal agama. Tetapi bila dia fitnah, bila dia bakar kebencian yang tidak pernah diajar sama ada oleh agama kita, oleh budaya kita, itu mereka tidak segan silu, saudara-saudara. Jadi sebab itu bagi saya penting supaya anak-anak kita tidak terperangkap dengan politik yang membawa diri kita ke belakang. Ini satu perkara yang saya rasa sangat-sangat penting. Jadi sebab itu bagi saya, kita perlu tolak betul-betul politik kebencian yang dibawa oleh pihak lawan kita. Kalau nak berbeza pandangan, boleh. Macam mana nak buat sekolah lagi baik, macam mana nak dapat harga barang lagi murah, itu kita boleh berbeza pandangan, berdebatlah sampai esok pagi. Tetapi kalau nak tanam bibit-bibit kebencian dalam negara yang majmuk, negara yang pelbagai kaum seperti dan juga terutamanya negeri-negeri seperti Negeri Sembilan ini, bagi saya itu langkah yang perlu kita tolak jauh-jauh. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, maka kita tahu pilihan raya negeri kali ini walaupun tidak akan memberi kesan sebenarnya kepada kedudukan Kerajaan Persekutuan. Sebab Kerajaan Persekutuan telah pun dibentuk. Kita sudah ada Akta Anti Lompat Parti. Ya? Jadi tidak boleh nak jatuhkan Kerajaan Persekutuan. Namun kita juga kena faham bahawa kita nak yang terbaik untuk ke-6 buah negeri, terutamanya Negeri Sembilan. Potensi Negeri Sembilan ini sangat besar. Ya, dan kita tidak mahu dengan ada satu perubahan ia akan mengganggu gugat ia akan mengganggu gugat dasar-dasar yang telah dilaksanakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim ya telah memberi tumpuan yang khusus kepada dasar-dasar yang dapat membantu rakyat dalam tempoh 6, 7, 8 bulan pertama ini. Ya, orang kata dia dia banyak keluar dan sebagainya, itu tidak betul. Ya, kebanyakan lawatan keluar negara dan sebagainya adalah sangat minima. Tapi dia bagi tumpuan kepada apa yang dapat dibuat oleh rakyat. Saya pun kadang-kadang malu sebab walaupun umur saya 41, umur Datuk Seri Anwar 76, tapi macam terbalik pula bila tengok kerja, bila tengok laju dia jalan tu macam terbalik. Saya yang macam umur 76. Tetapi yang paling penting bagi saya saudara-saudara ialah beliau mengambil pendekatan untuk mengutamakan rakyat. Benda yang kita rasa mungkin kecil, tetapi impak dia sangat besar. Yang dibuat dengan kerjasama Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, menu rahmah. Ya, sepinggan RM5 lengkap. Saya tadi bertemu dengan seorang pengusaha besar. Beliau katakan sebenarnya tidak ada masalah pun nak buat, sebab dia kata asalkan bukan itu main business dia. Kalau main business dia menu rahmah, memang dia susah nak buat lama lah. Tetapi kalau dia sebagai sebuah kedai besar, jual macam-macam makanan, dia kata market dia 10-15% sahaja.
tak bagi kesan besar sangat kepada dia. Tetapi kepada mereka yang dapat beli makanan yang lengkap, ada sayur sikit, ada ayam, ada nasi, ada setengah kedai, bagi air sekali, itu sudah cukup memberi satu kesan yang besar kepada mereka. Dia kata mudah aja dia punya ni. Bila dah sampai tengah bulan, dia kata menu rahmah tu jadi popular. Ya, jadi kita faham kedudukan rakyat yang terdesak. Sebab itu nanti saudara Rafizi mungkin akan sentuh antara perkara yang kita nak tekankan di peringkat kerajaan perpaduan ini ialah soal gaji progresif. Kita tahu kadar gaji di Malaysia ini masih rendah. Daripada saya mula kerja sampai hari ini tak banyak beza gaji permulaan. Walaupun kita pergi ke universiti. Tetapi harga rumah, harga makan minum, harga pengangkutan, harga minyak semua dah meningkat. Jadi sebab itu ya, kerajaan tak mampu nak subsidi sampai bila-bila untuk semua. Kita boleh bagi subsidi, boleh bagi bantuan untuk orang yang paling miskin. Itu betul. Apa pendekatan terbaik ialah dengan menaikkan pendapatan rakyat. Itu akan bagi kesan yang terbesar. Kita kawal beberapa perkara dengan inisiatif seperti menu rahmah. Tetapi yang lebih besar, kita kena tengok bagaimana kita dapat naikkan pendapatan untuk rakyat. Kita dapat memastikan mereka mendapat kerja yang bermaruah. Itu sahaja cara dia. Dan itu, saudara-saudara, adalah perkara yang perlu kita tekankan untuk kita tengok satu masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Antara perkara terbesar, cabaran terbesar bagi Negeri Sembilan selama ini ialah kerana lokasi dia. Dari segi geografi ada untung. Dia terletak di bawah atau di selatan Selangor. Jadi dia dapat tempias. Bila lagi-lagi bila dibangunkan Putrajaya, dibangunkan KLIA, maka kita tengok ya, nilai misalnya telah menjadi satu kawasan yang sangat maju. Namun ya, orang merasakan dia lebih baik fokus kepada Kuala Lumpur, Selangor, di Lembah Kelang, ada Melaka, ada Johor. Jadi Negeri Sembilan ini kadang-kadang ada cabaran dia yang tersendiri. Begitu juga kalau kita tengok di Perak, mereka juga hadapi cabaran yang sama antara Selangor dan Pulau Pinang. Jadi sebab itu pendekatan ekonomi yang dapat memastikan seramai mungkin ya, dengan teknologi yang ada pada hari ini, dengan pembangunan yang ada pada hari ini, bukan semua anak-anak kita perlu ke KL, perlu ke Pulau Pinang, perlu ke Selangor untuk mendapat kerja yang terbaik. Sekarang kita boleh bekerja di mana-mana. Kalau di dalam setengah-setengah bidang misalnya. Orang nak duduk lebih lapang, tanah lagi banyak dan sebagainya, mungkin dia nak pilih nak duduk di Pilah sebagai contoh. Tapi apa yang kerajaan kena buat? Internet kena bagus. Kan? Itu kerja kerajaan lah yang kena sediakan. Tetapi sebab itu gandengan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri itu sangat penting, saudara-saudara. Dan kita dapat tengok, ya, saya ini complicated sedikit lah. Kalau dulu Facebook dia kata it's complicated. Sebab saya ini mak ayah orang Kelantan, lahir di PJ, wakil rakyat 2 penggal Adun di Selangor, sekarang jadi ahli parlimen 2 penggal di KL. Jadi kalau orang tanya mana, saya tengok tim bola mana yang tengah top sekarang. Yang pastinya bukan Johor lah. Apa yang saya nak ceritakan sedikit, kita telah tengok rekod di negeri Kelantan, yang mana saya sebagai orang yang ada kaitan, ada lagi saudara mara, pakcik-makcik yang masih lagi tinggal di negeri Kelantan, kita telah lihat apabila begitu lama ya, mereka memerintah, bagaimana negeri itu terus ketinggalan. Kelantan misalnya, kadar kemiskinan nombor 1. Kadar masalah sosial pun nombor 1. Tapi bercakap soal negara Islam, bagaimana benda tu boleh, saya tak faham. Ya, kalau dicakap, oh kita baru memerintah sepenggal, bolehlah. Tapi ini sudah 33 tahun. Dan kita juga dapat tengok perubahan. Pada zaman almarhum Tok Guru Nik Aziz, kita orang UMNO ke, orang keadilan ke, kita ada respect kepada almarhum. Hatta orang yang bukan Muslim pun, pada waktu itu mereka pergi nak tengok kepimpinan
Tok Guru. Sebab ini Tok Guru yang jarang-jarang ada. Bercakap hebat, buat pun hebat. Ramai di antara kita ni bercakap hebat, nak buat tu susah sikit. Jadi, tapi selepas itu, bila dah begitu lama, mereka dah lupa, tak fikir pasal rakyat. Saya bagi contoh paling mudah. Saya tak tahulah kereta rasmi di Negeri Sembilan macam mana, tapi saya rasa kalau Exco tu banyak pakai Accord lah, Honda Accord, kalau tak silap saya. Selangor pakai Toyota Camry, MB sampai Exco. Kelantan ni, bukan saja MB, Exco pun pakai Merc. Kalau dia buatlah race antara Exco di Kelantan dengan Exco Negeri Sembilan dengan Exco Selangor, menang Exco Kelantan sebab dia pakai Mercedes. Rakyat tengah susah, paling miskin di Malaysia. Lagi miskin dari Sabah, lagi miskin dari Sarawak. Tapi pakai Mercedes. Allowance naik. Dan baru-baru ini kita tahu masalah sana air Kelantan. Air Kelantan, saudara-saudara, lembaga pengarah. Lembaga pengarah ni bukanlah buat kerja sangat pun. Meeting sekali, 2 kali sebulan. Dapat bonus RM10,000 untuk hari raya. Lembaga pengarah. Kaki tangan dapat bonus RM200. Air Kelantan macam mana? Macam air teh tarik. Jadi saudara-saudara, saya tak faham. Kita bercakap soal Islam. Bukan, dia cakap Islam. Islam, tetapi benda paling asas nak ibadah itu pun tak dapat diselesaikan dengan baik. Jadi saya pasti ada sebab lah orang Negeri Sembilan ni selama ini saya ingat antara negeri yang paling susah nak bagi tempat kepada PAS dari segi sejarah dia. Jadi janganlah dalam pilihan raya kali ini nak eksperimen pula, nak buat benda yang baru, sedangkan kita dah tengok rekod mereka sebelum ini. Bagilah masa ya dalam pilihan raya kali ini dengan gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan di dalam Kerajaan Perpaduan, di mana kita berada di peringkat Putrajaya, kita dapat tengok 5 tahun ini apa yang kita dapat buat. Apa faedah yang dapat kita berikan kepada rakyat Negeri Sembilan. Sebab sebelum ini tak dapat cukup 5 tahun di peringkat persekutuan. Kali ini kita ada, dan kita ada gandengan ya, biru dan merah. Itu bunyi macam JDT. Ya, biru dan merah. Jadi sebab itu bagi masa 5 tahun. Itu saja permintaan saya kepada pengundi yang ada di Pilah, yang ada di Negeri Sembilan. Selepas itu, kalau betul kita tak berjaya, kalau betul bila nanti kita dah lupa tentang rakyat bila dah lama, kita boleh kalahkan pula Exco Kelantan dalam lumba kereta. Itu hak masing-masing untuk kita nak rasa nak buat perubahan. Tetapi bagilah kita satu penggal yang penuh di peringkat pusat, kita dah dapat. Sekarang bagi di peringkat negeri supaya kita dapat selaraskan dasar-dasar untuk kita bawa perubahan kepada seluruh rakyat, khususnya di Negeri Sembilan, insya-Allah. Jadi saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kita pada yang jentera teruskan bekerja keras, ya, jangan ambil mudah, dan saya bagi komitmen ya, sahabat-sahabat kita daripada Barisan Nasional, kita pun ada buat kempen yang mana saya boleh katakan ya, di peringkat daripada Perdana Menteri ya, kepada pimpinan-pimpinan kanan, jemaah menteri dan pimpinan kanan dalam Pakatan Harapan, kalau di situ yang bertanding ialah calon Barisan Nasional, kami akan bagi sokongan 100% untuk memenangkan calon Barisan Nasional tersebut. Dan saya telah lihat juga ya, daripada malam ini dan sebelum ini, komitmen daripada sahabat-sahabat Barisan Nasional, di mana kita bertanding sebagaimana di sini, anda juga akan memberi sokongan dan dokongan 100% kepada calon-calon Pakatan Harapan. Sebagaimana dikatakan, kita nak menang bersama. Hanya dengan itu kita dapat membentuk kerajaan negeri yang betul-betul stabil untuk kita bawa perubahan, untuk kita perkenalkan dasar-dasar yang terbaik untuk semua rakyat yang ada, insya-Allah. Jadi dengan itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur, dan saya berharap semua pengundi-pengundi Don Pilah dapat memberi sokongan ya, kepada Cik Ta kita, Puan Sunita, di dalam pilihan raya negeri kali ini. Terima kasih.